Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Amin. Okey, sama-sama kita tanda tangan bacaan untuk kita baca doa untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yanshur alaina fadaili rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini akan menjadi manfaat kepada kita dan juga kepada orang lain, insya-Allah. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapa-bapa dan adik-adik yang sudi dari program kita pada pagi ini dan memanfaatkan masa hujung minggu adik-adik dengan perkongsian cepat kita pada pagi ini dengan tajuk yang sangat menarik. Okay. Sebelum kita mulakan soalan ini, sekali lagi saya nak ingatkan kepada adik-adik untuk isi borang kehadiran peserta. Saya ada letakkan borang kehadiran peserta tu dekat bahagian chat. Tolong isi betul-betul ya. Kalau tak isi nanti tak dapat sijil. Boleh ya? Semua? Itu isi nanti ke lepas habis sakti ni? Sedang dengar pun boleh, sekarang isi sekarang pun boleh, dah habis Okey. pun boleh. Tapi kalau boleh isi masa awal boleh ya? Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Boleh. Okey, terima kasih. So, apa khabar semua? Adik-adik sihat tak? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Dah sarap ke semua? Dah. Dah? Okey, alhamdulillah. Semoga kita semua pada pagi ini bertenaga dan dapat memberikan perhatian baik untuk aktiviti kita sepanjang hari. Okey, sebelum kita mulakan soalan kita pagi ini, kita ingat balik topik 2 minggu lepas. Tapi ingat soalan yang lepas kita cerita pasal apa? Adakah peserta yang daripada soalan yang minggu lepas, 2 minggu lepas? Ada tak? Ingat tak? Ada yang tak ingat ke? 2 minggu lepas ke? Minggu lepas 2 minggu lepas. kita makan apa? Ya betul, makan apa hari ini? Pandainya, insyaAllah. Okey, untuk slot sains yang minggu lepas, Dr. Rozia sharekan dengan kita tentang kenapa kita perlukan makanan. Ada semasa makan, makanan sunnah, kesihatan dan banyak lagi. So, banyak ilmu baru yang adik-adik dapat dari slot tersebut, betul tak? Betul tak? Betul. Alhamdulillah. Okey, so untuk sesi slot yang lepas, ada sesi kuis. Aku tak dengar lah. Dengar tak? Oh, dengar. Untuk sesi slot lepas, buat kuis, betul tak? Betul. Okey, so kita ada pemenang untuk sesi kuis yang lepas. Nanti saya nama pemenang. Tak dengar sangkut. Sangkut-sangkut ke? Sialnya. Okey. Sekarang dengar tak? Sangkut sikit. Sangkut. Mungkin line internet dia tak kuat kot. Okey, tak apa. Nanti saya tambah pemenang ya. Pemenang lagi. Okey, ini dia pemenang kuis sesi slot lepas. Ada 8 orang, Nurul Fatihah, Ahmad Naim Hadif, Fatimah binti Abdul Majid, Ahmad Naim Danish, Nur Hafsyah Farhana, Kasih Kasarah, Daniel Haziq, Latisha Tija Kiandra. Okay. So, tahniah untuk 8 pemenang yang dah terpilih ni lah. Dapat menjawab soalan dengan tepat dan cepat. Okay. Okay. Sekejap ya. Okay.
untuk pemenang yang ingat tak? Dengar. So, ada yang tak dapat hadiah untuk kuis yang lepas, kita akan kita ada lagi sesi kuis untuk hari ini. Untuk yang menang, hadiah pemenang akan kami hantar ke rumah dalam masa yang dekat. So harap adik-adik dapat tunggu hadiah tersebut dengan sabar ya. Nanti kami akan hantar, nanti kakak-kakak akan hantar lah. Izinkan tiba ya. So untuk slot hari ini, ada juga soalan kuis. So make sure adik catat nota dan try jawab dengan cepat. Boleh ya? Boleh adik? Hello? Dengar tak ni? Dia sangkut-sangkut sikit. Oh, sangkut-sangkut ke? Okey, tak apalah. Okey, so okey, tanpa kita berlengah lagi, kita masuk pada hari ini iaitu siapa saya. So, kita akan share dengan kita sedikit tentang asal-usul kejadian manusia, organ dalaman badan dan sistem pernafasan manusia. Okey, so dengan ini saya menjemput Puan Nurhuda lah untuk menyampaikan perkongsian pagi ini. Okey, itu adik-adik off on mic. Kalau nak cakap baru turn on mic. Boleh ya? Boleh ke? Boleh. Okey, boleh. Okey, so saya lah untuk berkongsi slot pengisian sains kita pada pagi ini. Okey, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik? Salam. Okey, semua sihat Alhamdulillah. Bertenaga ke tak bertenaga ni? Dah sarapan ke belum ni? Dah. Bertenaga dah sikit. Sekarang kat tengah-tengah saya bagi presentation kan tidur pula. Jangan tidur tau. Okey, so Okay, cuba-cuba. saya Puan Nurhuda Ismail. Allah, tak ada suara pula ini. Okey, saya Puan Nurhuda Ismail dari Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Ingin berkongsilah sedikit tentang siapa saya, ataupun kita berkaitan tentang manusia. So kita mulakanlah dengan slide yang pertama ni. So nampak tak slide saya ni? Kejap ya, saya slide show. Nampak. Nampak ya. So moga-moga dengan ilmu ini kita akan dapat memanfaatkan daripada ilmu ni, dan juga adik-adik diharap adik-adik dapat kongsikanlah dengan kawan-kawan dan kami yang lain kan. Okay, so hari ni kita berkaitan dengan kita cerita tentang siapa saya. Okay. So, siapa saya? Ini so ada manusia ni kan. Kita tengok apa yang ada dalam manusia ni. Apa benda yang manusia ni tengah fikir kan. So manusia tu siapa? Kita. Betul. Kita. Okay. So hari ni kita akan sentuh 3 perkara dalam perkongsian ni. Okay. Yang pertama kita akan kongsikan tentang siapa kita dan kenapa kita diciptakan. Yang kedua tentang asal-usul kejadian manusia menurut sains dan Al-Quran. Yang ketiga kita akan bercerita tentang organ dalam tubuh manusia. Yang keempat, kita bercerita tentang sistem respirasi manusia. Dan terakhir sekali, kita cerita tentang amalan hidup sihat. Okey, kita akan pergi kepada kontens ataupun isi kandungan yang pertama lah. Siapa kita dan kenapa Allah jadikan kita sebagai manusia ni? Okey, siapa tahu? Siapa bapa kita yang pertama sekali yang duduk dekat dunia ni? Nabi Adam. Pandai, brilliant. Nabi Adam kan? Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Okay, siapa tahu Nabi Adam diciptakan daripada apa? Tanah. Betul, pandai Mil kamu ni. Okay, so Nabi Adam diciptakan dari tanah. Okay, ingat tak peristiwa di mana Allah meminta malaikat, apa lagi? Iblis kan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ingat tak? Ingat. Lepas tu apa terjadi bila Allah suruh
Dan malaikat dengan iblis sujud kepada Nabi Adam. Iblis tak nak sujud. Iblis Iblis tak nak sujud. Oh, kenapa iblis tak nak sujud? tak nak sujud. Sebab iblis Iblis. ingatkan dia Iblis tu lebih jealous. kuasa daripada Nabi Adam. Sebab sebab iblis dibuat daripada api. Nabi Adam dibuatkan daripada tanah. Malaikat dia buat dari cahaya. Astagfirullah, pandainya. Betul sangat jawapan adik, betul. So Nabi Adam ni diciptakan daripada tanah, tapi iblis kata, okey, kenapa pula aku nak sembah ataupun nak sujud kepada manusia kan? Sebab manusia tu dia buat daripada tanah, aku dia buat daripada api kan. Aku rasa aku lagi berkuasa, aku lagi hebat lah daripada manusia. Tapi sebenarnya Allah ciptakan manusia ni adalah makhluk Allah yang paling mulia, yang paling sempurna di dalam dunia ni. So kita sangat bersyukurlah kan dengan Allah, kita dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia. Kenapa adik rasa manusia ni adalah manusia istimewa, makhluk istimewa? Sebab diciptakan dari Allah. Betul kan? Sebab contohnya kita ada otak kan. Dah kita ada otak. Binatang pun ada otak, betul tak? Tapi kita ada otak dan kita ada akal. Yes, kita boleh fikir. Apa fungsi akal ni? Untuk berfikir. Kita berfikir. Mana yang buruk, mana yang betul. Brilliant, sangat baik. Betul. Mana yang buruk, mana yang baik. Kenapa kita ada pilihan nak buat buruk, nak buat baik? I don't know. Sebab Allah kan apa? Syurga dan Neraka. So kalau kita nak pergi syurga, pilihan mana yang kita apa yang kita perlu buat untuk kita? Buat baik. Buat baik. Sebab tu Allah jadikan kita Allah adakan dalam badan kita ni akal supaya kita dapat fikir. Oh, kalau aku buat baik, kita akan masuk ke syurga. Kalau kita buat buruk, kita akan masuk neraka. So mana yang best? Mestilah syurga. So dekat sini Allah ada mention ataupun Allah ada cakap dekat dalam Allah ada bagi tahulah kat kita kan. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70 Allah kata bismillahirrahmanirrahim. Siapa nak baca ni? Maksud ayat ni? Saya. Okey, baca. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Allah yang Maha Pencipta tu dia dah mention, Allah dah mention siap-siap. Oh, sebenarnya manusia ni adalah makhluk paling mulia. Bukan sahaja Nabi Adam tetapi anak keturunannya. So termasuklah kita ni kan. So kita kena bersyukurlah dengan Allah sebab Allah dah jadikan kita dan memilih kita sebagai manusia yang makhluk paling cantik, makhluk paling sempurna di dalam dunia ni. Okay? Okay, so bagaimana cara kita nak menunjukkan kepada Allah yang kita ni bersyukur, yang mana kita ni Allah jadikan sebagai makhluk paling mulia. Cara-cara nak tunjukkan Allah kita ni bersyukur. Kena buat apa yang Allah suruh. Solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Baca Al-Quran. Menunaikan zakat. Okay. So solat 5 waktu, baca Al-Quran, tolong ibu abah, lagi apa? Apa lagi? Tolong basuh pinggan. Tolong basuh pinggan, pergi sekolah ataupun sekarang ni kita buat kelas lah kan, attend kelas. Okay. Lagi kita buat baik dengan orang lain, kita buat baik dengan binatang, itu semua buat perkara-perkara yang mulia. Ya, perkara-perkara mulia kan. Itu semua namanya ibadah yang diterima oleh Allah. Okey, sebab tu itulah sebenarnya kenapa Allah jadikan manusia. Allah dah sebut dekat dalam surah Al-Zariyat ayat ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Okey, siapa boleh baca maksud dia ni? Saya. Okay. Saya. Bacalah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Okey. Siapa faham apa maksud mengabdi? Beribadat. Beribadat. Ya, betul, beribadat. Okey. Kalau kan contoh macam mana? Kalau kita baca buku, adakah kita dikira beribadat? Ya. Okay. Kalau kita mandi, adakah kita dikira beribadat?
Kalau niat, Ya, itu yang saya nak dengar. Kalau kita niat, yes, kita dikira sebagai ibadat. Sebab tu, bangun pagi-pagi kan? Bangun pagi, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur kan? Okey, lepas tu terus kita niat kepada Allah. Ya Allah, semua perbuatan aku, kebaikan aku pada hari ini, aku mengabdikan diri kepada Allah. Niat tu. Dengan adanya niat tu, maka apa benda yang perkara baik yang kita buat, Allah Allah terima amalan kita sebagai ibadat. Okay, so daripada situlah nanti amalan kita tu akan bertambah dan bila tiba masa kita meninggal, kita akan dihisap kan. Okay, masa dihisap tu Allah akan tengok, malaikat akan tengok, okay, mana yang baik, berapa banyak amalan kebaikan kita, berapa banyak amalan buruk kita. So kita nak yang amalan baik tu lah kan. So dengan amalan baik tu, macam mana cara nak buat? Kita kena niat. Lepas tu kita kena sentiasa think positif lah. Okay, apa yang kita buat sehari-hari tu menjadi kebaikan, bukan menjadi okay? So ingat tu bahawa kita ada tanggungjawab kat dunia ni. Bukan suka-suka je, bukan enjoy-enjoy je setiap hari kan. Kita punya matlamat hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. So ingat tu. Okay. Dan kita pergi konten yang kedua, iaitu asal usul kejadian manusia. Okay. Siapa tahu kita dijadikan dari apa? Tanah. Ya, tapi itu Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Tapi kita manusia, kita anak-anak Adam ni dijadikan daripada mana? Tanah juga. Tanah juga. Air mani. Okey, kita tengok ni Manusia ni dulu-dulu zaman abad ke-18 ni kan, kurun ke-18 ni, ada manusia bernama Charles Darwin. Pernah tak dengar teori Darwin? Tak pernah. Nampak tak atuk ni, atuk Charles Darwin ni? Nampak. Yang handsome. Dia kata dia ada teori. Dia kata kehidupan adalah hasil peristiwa tidak sengaja dan tanpa tujuan yang terjadi akibat peristiwa alam, dan suatu spesies berasal dari satu nenek moyang yang sama melalui proses evolusi yang terjadi secara kebetulan. Okey, siapa faham apa maksud ayat ni? Ada abang-abang tingkatan 5 ke, ada faham tak maksud ni? Tak faham dah. Faham. Okey, maksudnya dia kata satu benda tu, contoh kita lah, mengalami perubahan dari yang tidak sempurna menuju kepada sempurna. Okey, contohnya binatang kan. Binatang contohnya ikan. Mungkin ikan tu, dia kata ikan tu, contohlah, ini saya bagi contoh lah sebab bersangkut paut dengan maksud yang dia bagi tahu. Contohnya ikan tu, maybe dia kata asalnya daripada tadpole ataupun berudu. Berudu tu lepas tu dibesar-besar tu dimakan. Okey, contoh macam tu. Lepas tu dia kata lagi, manusia dan kera berasal dari nenek moyang yang sama. Yang ini memang betul lah yang dia katakan. Manusia dan kera berasal dari nenek moyang yang sama. Maksudnya nenek moyang kita ni siapa? Nenek kita lah. Nenek moyang kita ni asal daripada kera. Boleh terima tak? Rasa logik tak kita ni asal daripada kera? Tak logik. Tak logik langsung. Tak logik. Okey, 100% tak logik. 100% tak logik. Okey. Tengok ni nampak tak ni? Okey, daripada mula-mula dulu dia kata tahun 7 berapa ni? 7 juta 7.2 ataupun 5 juta tahun yang lalu, dia kata manusia ni asalnya daripada macam ni. Nampak tak macam binatang sikit kan? Tapi tulisannya tak HD sikit. Dia tak nampak sangat. Tak apa. Kita nak tengok gambar je. Okay? So nampak ni daripada ni macam kera ke macam orang hutan kan. Lepas tu dia up sikit lah. Dia up sikit. Dia up sikit. Dia cari handsome sikit ni. Handsome sikit. Lepas tu lama-lama sekarang ni dah semakin handsome dah.
okey. Dia dah rambut dah pendek kan. Itulah dia kata perubahan, evolusi, perubahan daripada yang tak sempurna ni kepada yang lebih sempurna yang ujung sekali ni. Kita tengok Macam kau lah muka dia macam tu. apa? Nama cangkung. Tingkong? Muka dia macam kau. Oh. Kong versus Godzilla. Oh, Godzilla. Itulah. So, boleh terima ke kita asal daripada sini? Macam tak handsome kan? Betul. Memang tak lah. Okay, tak apa. So, kita tengok video ni. Apa yang Darwin dicakap. Oh, 1835, the Galapagos Islands. Young English naturalist Charles Darwin collects animal and plant specimens for study. His observations on these islands formulating his theories, which many years later will be published in his great work on the origin of species. A revolutionary book that changed the way biology was understood, giving rise to new scientific theories. In this book, Darwin laid down the scientific principle that each species had not always been the way we know it today. Rather, each one had changed and altered over time. Three concepts are important for understanding Charles Darwin's theories: natural selection, evolution, and the origin of species. With the passing of time, these favorable mutations accumulate and species change, constantly adapting to an environment that never stops changing. Here's how the evolution of species takes place. Okay. So nampak tak daripada kuda tadi tu asalnya daripada kuda yang tak cantik lah kan, atau lepas tu manusia tu asalnya daripada kera, dia akan jadi kepada yang lebih sempurna. Okay, so itu yang ditemui atau daripada kajian Darwin ni. Okay, kita tengok. Okay. Okey. Lepas tu bila dah habis Darwin, teori Darwin ni kan tahun kurun ke-18 tu, lepas tu adalah teknologi, manusia dah semakin pandai kan. So adalah teknologi-teknologi yang digunakan ataupun alat-alat yang digunakan untuk mengkaji kesahihan teori Darwin ni. Tapi akhirnya para saintis ni dia temui satu ilmu baru. Dia kata, sebenarnya manusia ni dijadikan hasil daripada persenyawaan antara lelaki dan perempuan, antara suami dan isteri lah kalau dalam Islam kan, suami dan isteri. Dulu kita ada Nabi Adam, lepas tu Allah ciptakan, siapa nama isteri dia? Hawa. So benih lelaki dan perempuan ni, sperma dan ovum ni bercantum, disenyawakan dan akhirnya terbentuklah zigot. Okey, zigot ni adalah cells, tahu adik-adik? Cells. Okey, so kita ada manusia ni diciptakan daripada persenyawaan ni melalui 3 tahap, iaitu tahap pre-embryonic, lepas tu embryonic, lepas tu kita panggil fetus ni. Okey. So zigot, okay, kita tengok. Nampak ni. Nampak tak? Nampak kan? Nampak. Nampak. Sel macam ni lah, belahan sel ni. Lepas tu Allah jadikan dia daripada sel tu, saintis ni kata lepas sel tu dia berubah bentuk daripada menjadi sel membentuk seketul darah. Okey, lepas tu dah seketul darah tu, lepas tu dia adalah tumbuhlah tulang lah, tumbuhlah jantung lah kan. So kita panggil tahap dia fetus sampailah pada bayi yang lahir yang sempurna tu. Okey, so kita tengok apa maksud pre-embryonic ni. Kata, pada tahap pertama, zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel dan terbentuklah segumpal sel yang kemudian membenamkan diri pada dinding rahim. Seiring pertumbuhan zigot yang semakin besar, sel-sel penyusunnya pun mengatur diri mereka sendiri menggunakan 3 lapisan sel. Okay, so tadi tu kalau kita tengok balik, mana kita boleh pergi? Okay, yang ni So ini adalah pre-embryonic sel sahaja. Okay.
Lepas tu kita pergi tahap yang kedua iaitu embryonic. Tahap kedua ini berlangsung selama 5,5 minggu. 5,5 minggu maksudnya berapa bulan? Berapa bulan? Sebulan lebih. Sebulan lebih. Sebulan lebih kan? Pada masa ini bayi disebut sebagai embrio. Pada tahap ini organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut. Daripada sel tadi tu, okey dah tumbuh dah organ-organ yang lain. Tulang ke, jantung ke lah, jantung lah kan asal untuk bernafas ni. So daripada sel, kalau kita tengok pre-embryonic zigot tadi dia kata dia menempel dekat dinding rahim. Pada rahim ibu kita, dalam perut ibu kita tu ada rahim kan. Lepas tu kita zigot tu tadi dia menempel, melekat je dekat rahim tu. Okay, bila melekat tu lama-lama dia membesar menjadi seketul darah. Lepas tu ada tulang bagai semua organ. Akhir sekali kita pergi kepada tahap ketiga iaitu fetus. Dalam tahap 3 ni bayi disebut sebagai fetus. Tahap ini dimulai sejak kehamilan bulan ke-8 dan berakhir hingga masa kelahiran. Ciri khusus tahap ini adalah terlihatnya fetus menyerupai manusia dengan ada 2 wajah, ada 2 tangan, ada 2 kaki. Meskipun pada awalnya memiliki panjang 3 cm je adik-adik. Kita ni asalnya kecil je 3 cm. Kesemua organnya telah nampak. Tahap ini berlangsung selama lebih kurang 30 minggu dan perkembangan berlanjut sehingga minggu kelahiran. Tahu kat sini lah, kat sini kan fetus ni. Membesar 9 bulan awak tendang-tendang dalam perut ibu awak kan. Awak cakar-cakar perut ibu awak tu. So sampailah lahirnya awak keluar di muka bumi ini, kita panggil dia sebagai fetus. Okey, ini adalah istilah saintifik. Okey. So kita nak tengok betul ke tak ni istilah ni tally tak ataupun seiring tak dengan apa yang Allah bagi tahu dekat dalam Al-Quran. So kita kena kaji jugalah kejadian manusia ni dalam Al-Quran sebab sebenarnya Al-Quran ni telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad kan sejak azali lagi kan. So sebelum saintis ni bertemui, Allah dah bagi tahu dah sebenarnya dekat dalam Al-Quran macam mana kejadian manusia. Okey. So ada beberapa lah dalil dalam Al-Quran yang mengatakan dan menerangkan tentang kejadian manusia. Okey, contohnya dalam surah Al-Fatir ayat ke-11 dan Bismillahirrahmanirrahim, dan Allah menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis air benih, kemudian ia menjadikan kamu berpasangan lelaki dan perempuan. Okey. Yang kedua, surah Al-Hijj ayat ke-26. Okey, siapa boleh baca? Baca surah? Saya nak perempuan dan je. Boleh tak seorang perempuan baca? Adik perempuan. Saya. Boleh. Baca. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat yang kering, yang berasal daripada tanah kental yang berubah warna dan baunya. Okey. So Allah dah mention dah bagi tahu dekat kita siap-siap dekat Al-Quran. Asal usul kita ni asalnya daripada Adam. Adam tu lahir daripada, Adam tu diciptakan daripada tanah. Lepas tu daripada Adam tu, kita tengok kepada ayat surah Al-Fatir ni, dia kata daripada Adam tu, kemudian Allah jadikan manusia daripada air benih. Itulah yang tadi saya kata persenyawaan. Okey. Dan kemudian kita adalah lelaki, perempuan kan. Okey. Dalil yang ketiga. Ada dalil yang ketiga ni, dia lebih spesifik. Okey. Dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-12 hingga 14. Okey. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih iaitu nutfah pada penetapan yang kukuh. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku iaitu alaqah. Kemudian kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging iaitu mudghah. Dan kemudian kami ciptakan dari daging itu tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Subhanallah, Alhamdulillah, Ya Allah, Akbar. Betapa baiknya Allah dan betapa baiknya Allah menciptakan manusia daripada benda yang sifatnya lain lah kan. Daripada zigot tadi, daripada nutfah. Kalau kat sini Allah kata nutfah. Nutfah tu benih daripada lelaki dan perempuan tu.
Lepas tu Allah kata, pada penetapan yang kukuh, maksudnya dia tadi menempel dekat rahim ibu. Rahim ibu tu kukuh lah kan dekat dalam badan ibu kan. So dia takkanlah keluar ke mana-mana kan, dia duduk dekat dalam badan ibu tu. Lepas tu Allah jadikan air benih itu menjadi sebuku darah yang kita panggil alaqah. Alaqah tu sebuku darah. Lepas tu dari darah tu pula, dia akanlah Allah ciptakan mudghah lah, daging, dan tumbuhlah tulang lah, otak lah, jantung, hati, limpa, paru lagi. So semua tu lah. Okay. Dan akhirnya dia membesar dan menjadi makhluk Allah yang sangat sempurna. Okay. Apa ni adik-adik? Nampak tak binatang ni? Lintah. Lintah kan? Siapa pernah gigit lintah? Ayo, saya tak pernah. Saya. Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Yang pernah gigit lintah tu? Tak pernah. Ayah saya pernah. Ayah awak pernah. Okey. Sakit ke tak? Tak rasa apa. Tak. Oh, ya. Pernah. Sebab tak kena lagi. Bila lintah gigit kita, apa yang dia buat dekat badan kita tu? Hisap darah. Hisap darah kotor. Ya, brilliant. Hisap Darah darah. kotor. Kalau dia gemuk kan? Oh, okey. Nampak tak gambar kat atas ni warna pink ni? Nampak. Nampak. Kan dalam scientific punya gambar tadi tu ada embrio yang mana bentuknya sama dengan lintah, subhanallah. Dan Allah cakap benda ni, Allah bagi tahu kita dekat dalam Al-Quran tentang lintah ni. Kata Allah, kata alaq selain bermakna sebuah darah yang membeku, ia juga bermakna seperti yang melekat seperti lintah. So embrio kita tu sebenarnya ciri-ciri dia sama macam lintah tu. Dia macam lintah kan, dia melekat macam ni kan, bentuk dia sama dekat rahim ibu, lepas tu dia sedut. Apa yang embrio tu sedut dekat badan ibu dia, dekat rahim ibu tu? Darah. Bukan ke baby dekat dalam rahim tu dia makan apa yang kita makan nasi, bukan ke? Tak adik-adik, Allah jadikan kita ni asal daripada embrio tu kita akan isap ataupun kita akan serap zat-zat yang ibu kita makan. Kita makan nasi lah, daging lah, buah kan. So kita masuk dalam perut, lepas tu pencernaan berlaku. So zat-zat tu masuklah kat dalam seluruh anggota badan ibu, termasuklah rahim. So daripada rahim tu kita ni ataupun embrio ni akan hisap lah daripada darah tu lah kan. Hisap zat yang ibu kita makan. Bukannya directly ibu kita makan nasi, no. Okay, daripada zat-zat tu. So konsepnya sama macam lintah tu, dia akan hisap darah-darah tu. Okay. Allah kata kat sini tahap janin paling awal yang menempel pada dinding berbentuk seperti lintah dari segi bentuknya. Tapi adik-adik, bukan hanya bentuk je yang sama tau. Ciri-ciri dia juga sama. Dia menghisap darah, iaitu memperoleh sumber darah dari ibu melalui plasenta, iaitu melalui kita punya uri tu. Okay. So, embrio manusia pun dihisap darah macam lintah. sama lah, dihisap lah. Yang apa kan darah kan, contoh kita makan nasi kan. Kita makan nasi, lepas tu kita buat pencernaan perut kita, cernakan makanan yang elok, kita serap dalam badan kan. Dalam badan tu kita diserap dalam kita punya darah kan. So darah tu yang akan mengalir dalam badan kita ni, daripada otak, pergi ke perut, pergi ke tangan, semua ada darah. Pergi ke hati, betul tak? Semua tu darah kan. Allah kata manusia ni konsepnya sama macam lintah tu tadi. Dia menghisap darah, yang mana daripada darah tu akan adalah zat-zat yang baik. Tapi lintah ni dia punya fungsi adalah menghisap darah-darah kotor kan. So tapi konsepnya sama darah. Subhanallah kan. Allah tu maha berkuasa lah kan. Pencipta yang maha berkuasa, yang dapat buat apa je yang dia nak buat. Kun fayakun. Apa dia nak buat, apa yang Allah nak buat akan terjadi. Kun fayakun, jadi maka jadilah ia. Maka jadilah ia. Lintah tu apa? Tengok ni, perkembangan janin dari 8 minggu hingga 40 minggu. Nampak ni. Daripada embrio kan, 8 minggu ke 8. Lepas tu Allah tumbuhkan organ-organ yang lain. Otak, apa lagi?
tulang kan, hati. Lagi apa yang ada dalam badan kita? Nyawa. Perut tu kan. Okey, semua dia membesar bagaikan Johan ni kan. Okey, membesar dengan sempurna macam ni kan. Sampailah cantik 40 minggu ni. Then maka lahirlah awak ke dunia. Okey, ni kita tengok video ni. Sekejap. Tengok. Cikgu, saya nak tanya sikit apa nak tu Apa dia? Nak tanya apa? saya nak tanya apa nama video ni. Apa nama video ni? Alamak, perkembangan bayi di dalam rahim. Keyword dia perkembangan bayi di dalam rahim. Okey, terima kasih. Puan Huda, Ya. ada orang bertanya dekat ruang chat. Dia tanya placenta tu apa? Placenta tu uri, sayang. Kalau kita lahir kan, bila kita lahir kat dunia ni, kita dah lahir je, nanti ada benda yang kedua yang akan keluar daripada ibu kita, iaitu uri. Uri itulah yang membekalkan makanan untuk kita. Placenta tu dia ada apa nama tu, talian lah, tali, kita panggil tali pusat. So daripada placenta tu pergilah ke tali pusat kita ni, daripada situlah kita akan dapat zat-zat yang ibu kita makan. Placenta tu uri. So uri tu kawan baik kita lah masa dekat dalam rahim ibu. Kalau tak ada uri tu kita tak dapat makanan lah. Uri tu yang membekalkan kita makanan hasil daripada pemakanan yang ibu kita makan. Okay, faham tak? Faham.